Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 27 hari bulan 11 2021, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Al-Wafi Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis Al-Wafi hadis 40. Al-Wafi ini syarah kepada hadis 40 susunan Imamun Nawawi. Al-Hadithul Hadi wal Arba'un, hadis yang ke-41. Kita lepas pada 40 dah ni, sudah naik 41 dah. Hadis yang ke-41, Ittiba'u syar'illahi ta'ala imadul iman. Mengikut syariat Allah Azza wa Jalla itu adalah merupakan tiang keimanan. Iman kita ni duduk di tiang dia kat mana? Ikut syariat Allah, baru dia jadi ada tiang. Kalau tidak, kita hidup atas rumah yang ada atap tak ada tiang. Itu benda mustahil berlaku. Kan? Ada atap tak ada tiang. Hadis ini diriwayat an Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Qala an-Nawawi, hadithun hasanun sahihun rawainahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahih. Maksudnya daripada Abi Muhammad. Kalau kita nak baca Arab jadi Abi, tapi orang Melayu ni Abi, Abu, Aba jadi Abu belaka, kan? Senang, orang Melayu mudah. Abi ke Aba ke, kan? Jadi Abu belaka. Daripada Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apa? Tidak akan beriman seseorang kamu sehinggalah hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa dengannya. Hawa nafsu tunduk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah orang tu benar-benar beriman. Kalau kita kata ini sunnah saya tak nak ikut, saya nak ikut orang lain, kita kata itu imannya belum mantap. Imannya belum sempurna. Belum kemas, kata orang. Kata Nawawi rahimahullah, hadis sahih. Hadis hasan. Sahih. Telah kami riwayatkan dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Ini Imam Nawawi hukum hadis ini sahih. Kitab Hujjah ni kitab apa? Kitab Hujjah adalah kitab akidah Ahlus Sunnah yang merangkumi catatan mengenai usul-usul agama atas kaedah-kaedah ahli-ahli hadis. Dan nama tu Kitabul Hujjah ala Tariki Sulukil Mahajjah. Kitab Al-Hujjah, alasan atas orang-orang yang meninggalkan akhlak orang berhujjah. Terjemah dia. Kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah, ianya adalah sebuah kitab yang mempunyai manfaat yang amat besar, yang amat benar, jayid, kitabun jayidun nafi'un. Penyusunnya ialah Abu Al-Fath Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi Al-Faqih Al-Syafi'i Az-Zahid, menetap di Dimash. Mati dia pada tahun 490. Ini dipanggil kitab akidah mengikut manhaj ulama salaf.
Istilah hadis la yu'minu dengan makna tidak sempurna keimanan ataupun tidak sah keimanan, tak sempurna. Hawahu hawa nafsu bermaksud apa yang disukai oleh nafsunya dan hatinya cenderung ke arah itu dan amat dighairahi oleh tabiatnya. Mana tabiat dia minat kot ni. Itu dia panggil hawa. Taba'an mengikuti. Iaitu orang itu menjadi pengikut hawa nafsunya dan seakan-akan hal itu menjadi karakter dirinya. Ikut nafsu dia tu. Kita pun ada cakap, dia ni bahasa jenis ikut nafsu ni, tak ikut wahyu. Tak ikut ilmu, dia ikut apa yang dia nak cakap je. Itu bahaya orang ni. Lima ji'tu bihi, apa yang telah aku bawa, iaitu apa yang diutuskan bersamaku oleh Allah Azza wa Jalla, yang terdiri daripada syariat yang sempurna, yang mengandungi perintah dan larangan, yang dinaskan oleh Alkitab, yakni Alkitab itu kitab Al-Quran, yang diturunkan atau yang diterangkan oleh sunnah yang mulia. Jadi dua ya kita ni, Quran turun, sunnah menjelaskan. Alhamdulillah. Kita berpindah pula kepada fiqhul hadis. Fiqh hadis. Fiqh hadis ni ada apa? Fiqh hadis, yang pertama, al-muslim insan mutakamil. Seorang muslim adalah seorang insan yang sempurna dan menyempurnakan. Insan mutakamil. Seorang muslim itu adalah seorang insan yang sempurna dalam dirinya daripada aspek-aspek kepribadian yang dijadikan contoh. Maka kerana itu perkataannya tidaklah menyalahi perbuatannya. Perkataan dia tak salah, tak menyalahi perbuatan. Maknanya kita kena sama. Ni kadang-kadang kita cakap lain, buat lain. Itu masalah kita. Fikirannya tidak akan menyalahi atau bertentangan dengan akhlak dan perilakunya. Bahkan seorang insan itu adalah seorang hati dan lidahnya sepakat bertepatan dengan anggota yang lain. Baru betul. Sebagaimana seiring kewujudan akal, fikiran dan perasaan dalam dirinya dan sama seimbang antara ruh dan jasad. Mana ruh dia minat ni, jasad dia pula buat. Maka lidahnya akan berbicara dengan apa yang diiktikadkan, yang dipercayai. Manakala kita lidah cakap lain, hati cakap lain, itu munafik nama dia. Na'udzubillah. Akidahnya pula tercerna pada segala anggotanya, lalu tertegaklah kepribadiannya dan luruslah pula segala tindak tanduknya. Dia tidak akan dikuasai oleh nafsu syahwatnya. Perkara bid'ah tidak akan menguasainya secara zalim, dan segala keseronokan tidak akan memesongkannya daripada jalan yang lurus. Tuntutan dalam semua keadaan dan urusan adalah syariat Allah, dan tidak akan ada kebatilan padanya daripada arah belakang atau daripada arah hadapan. Inilah yang telah dipertegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah diberi dengan jawami'ul kalim. Apa makna jawami'ul kalim? Pelajar tanda. Jawami'ul kalim ni, Nabi kita di antara mukjizat dia cakap pendek, makna panjang. Itu dipanggil jawami' al-kalim. Makna satu kalimah tu menghimpun dalamnya banyak makna-makna dan lafaz-lafaz dan pengertian. Jawami' al-kalim. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda sallallahu memperjelaskan kepada kita tentang tanda-tanda seorang muslim dan mukmin dengan sabdanya. Nabi buat kata-kata pendek. Nabi kata, kamu nak kenal orang mukmin, kamu nak kenal betul-betul orang beriman, kamu nak kenal orang ni solid. Apa dia? La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak akan sempurna iman itu dengan benar sehinggalah hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Kalau hawa nafsu dia ikut dia, Nabi diketepikan, tak usah mengakulah orang beriman. Tak usah mengakulah kita ni ahlus sunnah, kalau sunnah Nabi dibelakangkan. Ahlus sunnah ni orang yang mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni dak, sunnah orang lain tu besar lagi. Macam-macam takwil kita boleh buat terhadap agama ni. Rusak agama apabila kita ketepikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fiqh hadis yang kedua,
haqiqatul hawa wa anwa'. Hakikat hawa nafsu dan jenis-jenisnya. Hawa nafsu ni apa benda, Kak? Kita duk cakap ikut hawa, ikut hawa. Apa dia hawa nafsu tu? Mari kita baca, mari kita tengok. Hawa nafsu juga kadang-kadang dilafazkan atau diertikan dengan kecenderungan, khususnya ke arah kebenaran. Ya, ada kalanya hawa ni dia cenderung pada kebenaran. Mencintai dan patuh kepada kebenaran. Maknanya hawa ni dia boleh pakai dua. Hak benar pun dia ni, yang ni pun dia masuk juga. Boleh dikata boleh pakai dua-dua. Antaranya sebagaimana yang diucapkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika turunnya ayat Quran dalam surah Al-Ahzab yang baru je kita tafsir baru ni. Aisyah kata ma ara rabbak illa yusari fi hawak. Aisyah kata apa? Aku tidak melihat Tuhanmu kecuali sesuai dengan kecenderunganmu. Mu nak lagu ni Allah Taala turun wahyu macam ni. Itu rahmat Allah Taala ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata sedemikian ketika turunnya ayat Quran, turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasha'. Engkau telah menangguhkan siapa yang engkau kehendaki daripada mereka, daripada isteri-isteri dia. Jadi Allah Ta'ala izinkan untuk Nabi, dia boleh bahagi ikut kehendak dia. Giliran dengan isteri-isteri dia. Itu kuasa yang diberi oleh Allah kepada Nabi. Ada orang lain, jangan. Kalau tak ada di dunia, sengit di akhirat, na'udzubillah. Dan engkau boleh mendampingi siapa yang engkau kehendaki. Suratul Ahzab, ayat 51, hadis ini rawahu Al-Bukhari. Menarik tuan-tuan ni. Jadi kata-kata ini menunjukkan bahawa hawa tu ada kalanya pergi ke arah baik. Itu dari sudut perbincangan. Wa yutlaqu, dan juga mengikut kata-kata Sayyidina Umar dalam kisah mesyuarat tentang tawanan perang Badar. Dia kata apa ni? Fahawa Rasulullah ma qala Abu Bakrin. Nabi kita lebih cenderung kepada apa yang disyorkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Baginda tidak cenderung kepada apa yang aku syorkan. Sayyidina Umar syur 70 orang tawanan Badar pancung belaka. Sayyidina Abu Bakar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ambil tebusan. Fahawa Rasulullah, Nabi kita cenderung kepada pandangan Abu Bakar. Itu dia panggil hawa. Boleh juga. Wa qad yutlaqu wa yuradu bihil mail wal mahabbah mutlaqan. Tulis, ini yang kedua, kalimah hawa juga kadang-kadang diertikan sebagai kecenderungan dan kecintaan secara mutlak. Maka dia merangkumi kecenderungan ke arah kebenaran. Ada kalanya dia pergi kepada kebenaran, ada kala dia pergi kepada kebatilan. Maka inilah yang dimaksud dalam hadis ini. Maksud dianya iaitulah dalam hadis ini. Jadi hawa nafsu kita kena ikut hak Nabi, barulah dia selamat. Kalau hawa nafsu dia pergi ikut syaitan, maka dia pun jadi pengikut syaitan, wal iyazu billah. Hawa nafsu juga, tulis yang ketiga. Wa qad yutlaqu wa yuradu bihi mujarrad isba'i syahwatin nafsi. Ni kalau kita sebut hawa nafsu kita nampak ni. Kan ini yang ketiga ni. Hawa nafsu juga kadang-kadang diungkapkan dan diertikan semata-mata sebagai sesuatu untuk mengenyangkan syahwat nafsu dan mewujudkan apa yang dikehendaki dan dighairahinya. Hak nafsu, hak minat tu. Minat ke keseronokan, kemewahan, ke segala ke tu, atau hak dikatakan hawa nafsu. Oleh itu, inilah adalah makna mutlak kalimah hawa nafsu, dan inilah yang paling banyak digunakan pakai. Makna kalau kita kata hawa nafsu juga, hak tu lah tu. Hak mana? Hak nafsu nak tu. Ini adalah makna yang banyak diriwayatkan oleh nas-nas syarak mengenai ancaman, amaran dan celaan syarak terhadap hawa nafsu itu, kerana jika hawa nafsu itu melemparkan kepada perbuatan yang menyalahi kebenaran dan menghasilkan perkara yang diingini oleh tabiat tanpa diiringi dengan kehendak syarak,
lalu jadilah jalan itu jalan kesesatan dan kecelakaan. Jadi nafsu kita ni dia boleh pakai dua-dua. Firman Allah Ta'ala kepada Nabi Daud, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Daud, dan jangan engkau menurut hawa nafsumu dalam berhukum. Nabi Daud dia qadi, dia hakim. Punya ikut nafsu, ikut dalil, ikut bukti. Kerana yang demikian itu akan menyesatkanmu daripada jalan Allah. Jadi kita boleh kesimpulan di sini, nafsu itu, hakikat nafsu boleh ada 2-3 makna. Ada makna cenderung pada kebenaran, suka kepada ni. Ada makna suka semata-mata. Ada makna ikut nafsu. Jadi kalau yang banyak digunanya, kalau kata hawa nafsu tu ikut yang buruk, yang tak baik. Kan? Ikut yang tak baik, itulah kalau dikatakan ikut hawa nafsu. Baiklah. Kita berpindah kepada fiqh yang ketiga. Fiqhul hadis yang ketiga, ittiba'ul hawa, mansya'al ma'asi wal bid'ah wal i'rad 'anil haqq. Mengikut hawa nafsu mewujudkan maksiat. Maksiat kita ni mari mana? Mari daripada ikut hawa nafsu. Bid'ah. Orang yang suka kepada bid'ah. Apa dia agak bid'ah ni? Kadang-kadang kita ni banyak, bila sebut bid'ah, ada selalu hak celik mata. Apa bid'ah? Ini amalan masyarakat. Tidak bid'ah tu. Jadi bid'ah ni sebenarnya apa? Bid'ah tu maknanya bila kita ikut hawa nafsu, menyalahi sunnah, nama dia bid'ah. Luah lagi lah makna bid'ah tu nanti. Dan berpaling daripada kebenaran. Tak ikut benar, itu nama dia bid'ah. Itu nama dia ikut hawa nafsu. Tengok huraian kitab. Famanistarsala fi syahawatihi. Sesiapa yang berterusan mengikut hawa nafsunya dan menyerah bulat-bulat kepada hawa nafsunya, ikut semata-mata. Hak nafsu nak tu bakal jadi belaka. Maka hawa nafsunya itu akan mengheretnya ke arah maksiat dan dosa-dosa dan menjatuhkannya ke dalam keadaan yang menyalahi syariat Allah. Mana terjebaklah kita dengan kemungkaran. Hakikatnya, tidaklah terpesong orang yang menyeleweng itu. Tidaklah melakukan bid'ah orang yang melakukan bid'ah itu. Dan tidaklah orang kafir itu berpaling daripada hak yang nyata dan manhaj jalan yang lurus itu disebabkan ketidakwujudan hak dengannya senyata-nyatanya sebagaimana yang mereka dakwa, kerana kebenaran itu telah nyata dan kebatilan itu adalah samar. Adapun yang mendorong mereka bersikap demikian ialah tabiat mereka yang mengikut hawa nafsu. Itu ya cuba. Kita tahu satu-satu perbuatan ini memang menyalahi adat, menyalahi peraturan syarak. Tapi kalau nafsu nak, dia kona juga, dia pusing juga. Macam budaya buruk dalam masyarakat, mempercayai kesialan pada bulan Safar. Bulan Safar ni bulan sial. Air Rabu akhir Safar penuh dengan kesialan, beribu-ribu sial. Kita kata ini khurafat, ini bid'ah. Tapi penyokong dia, dia takwil macam-macam. Ini ikut hawa nafsu nama dia tu. Orang yang masih berani mentakwilkan itu namanya ikut hawa nafsu. Nah, sudah sebut jelas. Para ulama telah jelas. Fatwa di Malaysia beberapa negeri telah menyebut jelas. Tapi masih lagi nak mempertahankan. Kita kata ini contoh ittiba'ul hawa. Contoh orang ikut hawa nafsu. Lagu tu je. Mudah ya nak ikut hawa nafsu ni. Firman Allah Ta'ala, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Kemudian, kalau mereka tidak menerima cabaranmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah sesungguhnya mereka hanyalah mengikut hawa nafsu mereka.
Dan tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang menurut hawa nafsunya dengan tidak berdasarkan hidayah petunjuk daripada Allah Azza wa Jalla. Surah Al-Qasas ayat 50. Habis kita. Maknanya orang yang nak lawan juga, walaupun dalil sudah jelas, itu dia panggil ittiba'ul hawa. Mudah. Fa illam yastajib. Nabi larang, Nabi suruh ni tak buat. Lawan juga, orang itu ikut hawa nafsu. Ikut hawa nafsu macam-macam lah. Kategori itu luah lah. Kita bukan satu kategori. Dia punya cara. Yang keempat, fiqhul hadis yang keempat, al-hawal muttaba' innahu yu'badu min dunillah. Sudah. Hawa nafsunya diikuti itu diibarat sebagai Tuhan yang disembah selain daripada Allah. Na'udzubillah. Sesungguhnya ibadah adalah kepatuhan dan ketundukan. Ibadat kita ni patuh kepada arahan Allah dan tunduk kepada perintah Allah. Itu mana ibadat. Nabi tak ajar macam ni. Nabi tak ajar apa? Dah saya nak buat. Nah, tengok tu. Dia nak tunjuk gedebel dengan sunnah Nabi. Tak boleh itu. Orang yang betul-betul taat, akur. Tunduk kepada perintah Allah Azza wa Jalla baru jadi. Maka sesiapa patuh terhadap hawa nafsunya dan tunduk kepada syahwatnya, jadilah dia hamba kepada hawa nafsu dan syahwatnya itu. Kita nak duduk mana kita tu? Hawa nafsu dan syahwat itu berterusan bersama-sama seorang insan itu sehingga dia benar-benar menguasainya dan tidaklah keluar sebarang tindak tanduk daripada dirinya melainkan ianya dicetuskan oleh hawa nafsu dan syahwatnya. Na'udzubillah. Maknanya orang ni bila dia tidak duduk di bawah skop panduan syariat, maka dia dikuasai oleh hawa nafsu. Begitulah kita dapati hamba-hamba kepada hawa nafsu ini menutup mata mereka daripada melihat yang hak dan memekakkan telinga mereka daripada mendengar kebenaran itu. Sama sekali mereka tidak mengetahui keistiqamahan dan berjalan di atas data hidayah. Tak mau dah dia, tak mau ikut dah jalan yang benar ini. La ya'rifuna istiqamah wa la yahtaduna sabila. Mana tak ikut jalan Nabi. Tidak istiqamah di atas jalan yang diperintah oleh Allah Azza wa Jalla. Kita ada istiqamah ikut hawa nafsu kita. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata. Ibnu Abbas kata apa ni? Al-hawa ilahun yu'badu fil ardi. Allahu akbar. Hawa nafsu itu dianggap sebagai Tuhan yang disembah di atas muka bumi ini. Kemudian beliau baca ayat ini. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Nampakkah kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keburukan keadaan orang yang menjadikan hawa nafsunya Tuhan yang dipuja dan ditaati. Surah Al-Furqan ayat 43. Maknanya Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini. Dia kata hawa nafsu tu macam Tuhan. Bukan semua orang ikut hawa nafsu tu kafir, tidak. Itu hak kafir, itu hak kafir lah. Hak tidak kafir ni pun ikut hawa nafsu juga. Tak mau wahyu, tak mau ikut hak Nabi ajar. Cuma peringkat tu taklah macam puak-puak hak musyrikin. Surah Al-Furqan ayat 43. Bagi pelajar yang ada kitab, ma tahta zillis sama ilahu yu'badu a'zami indallah min hawa muttaba'. Tulis, hadis ini tidak sahih. Hadis ini tidak sahih. Bahkan Ibnul Jauzi, Asy-Syaukani, Syekh Nasir dan lain-lain ulama mengatakan maudhu'. Az-Zahabi kata ada rawi dia kadzab, pembohong. Itu bahaya tu. Yang penting hadis itu tidak sahih. Tulis itu hadis ni tidak sahih. Bahkan ada ulama yang sebut maudhu', seperti Ibnul Jauzi, Asy-Syaukani kata maudhu'. Jadi tak payah baca. Bacalah dia hadis. Dia buat apa dah? Kalau kata tak sahih dah tentu dah dia tu. Jadi kita nak baca biar. Baik, kita berpindah kepada isu yang kelima. Yang kelima, ittiba'ul hawa dha'f la yaliqu bil insanil mukarram. Sudah. Mengikut hawa nafsu adalah satu kelemahan.
dhaif, dan yang tidak layak bagi seorang insan yang dimuliakan. Seorang insan yang dimuliakan tak layak dia menjadi pengikut hawa nafsu. Orang ikut hawa nafsu ni orang lemah. Orang yang tak ada kekuatan jiwa baru jadi pengikut hawa nafsu. Orang ada kekuatan jiwa, dia ikut akal dengan wahyu, dia tak ikut nafsu. Nafsu tu dipergunakan untuk semangat. Nafsu ni dia ikut kita, bukan kita ikut dia. Wa nafsin wa ma sawaha tu. Nafsu. Al-nafsu al-ammaratu bisu. Jadi nafsu tu banyak kategori. Nafsu banyak kategori. Oleh kerana dia banyak kategori, kita pun perbanyakkanlah cabang-cabang dia ke arah kebaikan. Jangan bagi dia ikut, jangan kita ikut dia. Kena dia ikut kita. Nafsu ikut akal. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan kepada insan sesuatu yang membezakan dengan lain-lain makhluk. Allah Ta'ala manahal insan, anugerahkan kepada manusia itu satu alat yang membezakan antara dia dengan makhluk, iaitu dengan menjadikan insan itu insan yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam. Kita manusia ni Allah muliakan. Dan kami telah beri mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di daratan dan di lautan. Dan kami telah berikan rezeki kepada mereka daripada benda-benda yang baik-baik. Serta kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk-makhluk yang lain yang telah kami ciptakan. Apa dia kelebihan yang Tuhan bagi ni? Tengok. Ayat ini surah Al-Isra ayat 70. Maka kurniaan yang menjadi lambang kemuliaan insan itu adalah akal. Akal itu yang membezakan. Kalau kata otak, jangan. Kalau kata otak, sama. Lembu pun ada otak lembu berapa puluh ringgit sekilo. Bukannya murah-murah. Cuma orang duk mikir tentang otak udang. Jadi kalau otak lembu mahal, otak. Yang bezakan kita dengan hayawan lain bukan otak, akal. Tapi orang kalau nak marah, dia kata ada otak mu ni. Mu ada otak. Kita kata lembu pun ada bang. Jangan marah dengan saya. Berambat rasa. Awak ada otak ke? Kata lembu ada otak juga. Ada akal baru membezakan. Kurniaan yang menjadi lambang kemuliaan itu adalah akal yang boleh melihat kebaikan dan keburukan dan membeza-bezakan di antara kedua-duanya. Jadi akal dia boleh scan, ini baik, ini buruk. Kadang-kadang dia tak pandai juga nak scan. Dia kena melalui scan, alat scan dia wahyu daripada Allah. Quran dengan sunnah baru selamat. Firman Allah Ta'ala, wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi diri manusia dan yang menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya, maka diilhamkan. Tengok, Allah Ta'ala bagi ilham kepada kita mengenai jalan yang membawanya kepada kejahatan dan jalan yang membawanya kepada takwa. Mu pilih nak mana? Nak takwa, ni jalan. Nak jahat, ini jalan. Yang membuat pilihan siapa? Akal melalui wahyu. Berdasarkan wahyu. Kalau akal saja tak boleh juga. Akal saja timbullah ajaran batiniyah lah, ajaran makrifat lah, ajaran maklifat, semua ada belaka. Sebab dia main akal saja. Kita akal berdasarkan wahyu. Baru kita tahu, Allah ni dia. Rasul sallallahu ini dia. Syariat Allah Ta'ala ni. Baru selamat. Kalau main dengan akal saja, berat kita. Sebab itulah kita ni, sebagai seorang Muslim, kena ada cara yang tersendiri. Surah Asy-Syams ayat 7 dan 8. Nafsu manusia, dengar ni.
Wan nafsu qabilatun lil khairi wasyarr. Nafsu manusia itu terbuka untuk menerima kebaikan dan kejahatan. Nafsu kita ni, kita kena didik. Dan dipersiap sediakan dengan senjata-senjata bagi menentang kejahatan dan juga memiliki unsur-unsur yang membangkitkan ketakwaan. Jadi Allah Ta'ala bagi kepada kita ni, nafsu ni akan terdidik dengan ilmu. Didik dengan ilmu. Insan dikurniakan dengan kekuatan akal dan diberikan pilihan dan kemampuan untuk menyalahi hawa nafsunya dan menguasai segala unsur yang menarik kepada kejahatan dan membinasakannya, lalu berusaha membawa dirinya daripada ketinggian darjat kebaikan dan ketakwaan sehingga menempatkannya ke dalam kedudukan yang layak baginya, yang bercirikan kemuliaan dan kelebihan. Mana orang ni asalnya buruk perangai dia, ikut nafsu. Dia didik, dia tarbiyah, dia belajar, akhirnya dia boleh tarik nafsu daripada buruk jadi baik. Tengok ni. Firman Allah Ta'ala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang menjadikan dirinya, nafsunya yang sedia bersih, bertambah-tambah bersih dengan iman dan amal kebajikan. Itu satu kumpulan. Dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susut dan terbenam kebersihannya dengan sebab kekotoran maksiat. Surah Asy-Syams ayat 9 dan 10. Jadi baru kita tahu manusia ni dia boleh bertukar daripada ikut nafsu dengan nafsu ikut dia. Ada riwayat mengatakan al-mujahidu man jahada nafsahu. Mujahid itu adalah orang yang berjuang melawan nafsunya. Kita lawan nafsu, kita jadi mujahid. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawah wa tamanna 'ala Allahil amani. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah. Dia tak buat kerja, dia tak buat ibadat, dia ada angan-angan, ya Tuhan ampun, Tuhan bagi aku rahmat, Tuhan bagi aku syurga, musmayanya tidak, tutup aurat pun tidak. Itu dia panggil bercita-cita, angan-angan, berangan-angan. Dia lain cita-cita dengan angan-angan ni. Angan-angan tu orang panggil mak jening, dah. Angan-angan. Ini apa ni? Kita kena duduk situ. Dan ada riwayat lain pula kata, bi'sal abdu abdun hawa yudilluhu wa bi'sal abdu abdun tam'in yaquduhu. Seburuk-buruk hamba itu adalah apabila hawa nafsunya menyesatkannya, dan seburuk-buruk hamba adalah apabila dipandu oleh ketamakannya. Ini kata-kata yang besar yang kita kena berhati-hati, tuan-tuan dan puan-puan, supaya kita tidak terjebak dan kita selamat. Adapun orang yang berjuang menentang hawa nafsu, dia mujahadatun nafsi, berjuang menentang hawa nafsu. Bagaimana orang ini? Dan engkar terhadap kehendak nafsunya, berjuang terhadap nafsu dan engkar terhadap hawa nafsunya. Bagaimana orang ini? Mari kita tengok. Maka ianya adalah natijah, kesan daripada makrifahnya yang hak dengan Allah. Bila dia kenal Allah, dia ikut Rasulullah SAW, orang ini akan lawan nafsu. Menyedari akan kebesarannya dan memahami akan nikmatnya, berterusanlah seorang hamba itu berjihad atas nafsunya sehingga nafsunya itu dibebaskan keseluruhannya daripada perhambaan terhadap hawa nafsu kepada perhambaan yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempurnalah imannya, kukuhlah keyakinan yang ada pada dirinya, dan jadilah beliau daripada kalangan orang-orang yang berjaya di dunia dan akhirat. Allah Ta'ala firman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa
fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takutkan keadaan semasa dia berdiri di hadapan mahkamah Tuhannya untuk dihitung amalannya, orang ni dia takut akhirat esok, serta ia menahan dirinya daripada menurut hawa nafsunya. Kita jaga diri nafsu kita, diri kita jangan ikut hawa nafsu. Maka sesungguhnya syurga lah tempat kediamannya. Surah An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Jadi para jemaah sekalian, yang keenam, ittiba'ul hawa khusran wa dalalun wa mujahadatun nafsi sa'adatun wa najat. Mengikut hawa nafsu adalah kesesatan dan kerugian, dan bermujahadah ke atas hawa nafsu adalah kebahagiaan dan keselamatan. Maknanya kita kena pegang dengan nafsu ni. Kita kena didik dia sampai dia ikut kita. Jangan sampai kita tenggelam di bawah pengaruh nafsu. Mengikut nafsu itu dan tenggelam dalam syahwat dan berusaha untuk memenuhi kelazatan tanpa memikirkan haram dan halal adalah satu perhambaan kepada selain Allah. Ini adalah satu kezaliman dan kederhakaan, kerana ia hanya sibuk dengan nikmat tanpa menyedari tuntutan orang yang memberi nikmat itu. Ia juga satu kejahilan dan kesesatan kerana beliau melebihkan yang sementara atas yang kekal. Ianya adalah merupakan satu jalan di mana akhirnya adalah kemusnahan dan kerugian disebabkan ketakburan, ketinggian yang dihasilkan oleh perbuatan yang melampaui batasan dan jauh daripada kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala sebut, dia lawan ayat tadi. Ayat tadi, wa amma man khafa. Siapa dia takut? Wa nahan nafsa. Jaga diri dia daripada ikut hawa nafsu. Fa innal jannata. Syurga untuk dia. Hak ni pula. Wa fa amma man tagha. Adapun orang yang melampaui batas, derhaka kepada Allah. Wa atharal hayatad dunya. Serta dia mengutamakan kehidupan dunia semata-mata. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka sungguhnya neraka jahim lah tempat kediamannya. Surah An-Nazi'at 37-39. Jadi para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, itu perbincangan kita dalam hadis ini. Juzuk yang pertama, Nabi kata apa dia? Binasalah manusia ini tidak betul-betul beriman. La yu'minu hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi. Mu tak betul-betul beriman sehingga hawa nafsu ikut apa yang aku bawa. Jadi perbincangan kita di sini iaitulah perbincangan tentang hakikat nafsu, dan nafsu itu satu benda perkara yang mampu dididik, yang boleh diasuh. Patut ayat-ayat yang kita baca tadi ada dua kumpulan. Kumpulan wa nahan nafsa 'anil hawa. Wa asaral hayatad dunya. Boleh. Bila kita baca dalam kitab sejarah ulama-ulama salafus salih, ada yang mengatakan kabattu nafsi. Aku lawan nafsu aku 20 aman, 20 tahun berlawan dengan nafsu. 20 tahun. Nafsu nak tidur, dia bangun. Allahu Akbar, solat. Nafsu nak relax, dia baca Quran. Nafsu nak makan, dia berpuasa. Masya Allah. Bila 20 tahun kemudian, barulah nafsu ikut aku. Lepas pada tu, tak payah kerja. Tak apa nak tidur, asyik nak puasa je, mulut tu duk baca Quran, dia mari dah, dia naik dah. Tapi mujahadah perlu. Sebab tu dia kata kena mujahadah. Mujahadah ni maknanya kita kena lawan nafsu kita. Jangan kalau tak lawan dia, tak boleh. Jadi nak jadi orang soleh, orang yang abid, orang yang ahli ibadat, mereka berlawan berapa tahun? Ada yang 20 tahun, ada yang kurang, ada yang lebih. Mana perlawanan dengan nafsu, sehinggalah nafsu itu terdidik. Kerana itu kata ahli qasidah. Ahli qasidah kata apa? Pelajar-pelajar ni tulis, dia punya kata-kata menariknya. An-nafsu kat-tifli.
in tuhmilhu syabba ala hubbir radha wa in taftimhu yanfatimi. Menarik juga kata-kata. An-nafsu kat-tifli. Nafsu kita ni macam baby. Macam budak kecil. In tuhmilhu, kalau kamu biar duk menyusu, syabba ala hubbir radha, sampai besar tumbuh gigi, nak pek lagi. Dah. Berjalan dengan mak dia masuk supermarket, duk kata, mak, nak susu, nak pek. Wa in taftimhu yang fatimi, tapi kamu lepaskan dia susu, dia boleh lepas. Maknanya nafsu kita macam tu. Kalau kita biarkan dia nak rehat, nak relax, nak kemewahan, nak segala benda-benda ni, tak kira syaitan tak syaitan ikut belaka asal dapat, maka binasalah kita. Tapi kalau kita boleh didik dia, boleh lawan dia, boleh mujahadah dia, dia akan lepas susu macam kanak-kanak tadi, maka dia akan tinggalkan dunia, dia akan mari duduk untuk persiapan ke akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar sekalian, inilah yang dikatakan pendidikan hawa. Nafsu boleh dididik. Para ulama Islam juga berbincang tentang akhlak kita ni. Kasbiyun am wahbiyun. Wahbi, hormati, wahbi. Jangan salah baca jadi muka lain pula. Kita punya akhlak kita ni kasbi, usaha, mujahadah, didik nafsu lawan jadi cantik. Ataupun semata-mata hibah daripada Allah Azza wa Jalla, orang ni jadi baik, akhlak orang ni jadi buruk. Ulama kata tak. Akhlak boleh diubah. Persoalan kepribadian manusia boleh bertukar daripada bengis, ganas jadi baik. Sebagaimana sebahagian daripada sahabat hebat, orang takut dengan dia. Ni bila sudah jadi sahabat Nabi, menangis je dia. Takut pada Allah. Sayang kepada Rasul. Boleh. Jadi itulah kita kata nafsu mampu dididik. Kalau kita didik nafsu, kita lawan, insya-Allah terlepas daripada itu, kita boleh rehat, nafsu sudah ikut, sudah terdidik dengan didikan yang baik. Kan? Allah Ta'ala sebut, tazkiyatun nafsi, qad aflaha man zakkaha. Bahagialah orang yang mendidik dirinya, membersihkan dirinya, mengajak nafsu dia ke jalan kebaikan. Itu dia panggil qad aflaha man zakkaha. Itu dia panggil tazkiyatun nafs. Jadi dalam Islam ni, ilmu pendidikan jiwa ini nama dia ilmu tazkiyatun nafsi, membersih jiwa. Bila mari kemudian jadi ilmu tasawuf. Mari pula yang ke belakang ni salah guna nama tasawuf, ajaran sesat pun tasawuf. Ajaran sesat mari pun nama dia tasawuf lah, nak jiwa hati. Oleh kerana benda ni benda hati, kamu tak boleh main-main. Ini bahasa kami, kamu tak faham. Habis pula. Benda khurafat, benda mungkar pun masuk habis dalam ni. Bila kita cakap, you tak faham lah. Awak orang syariat, ini orang hakikat. Akhir sekali, hakikat makrifat, habisnya lipat dia belaka. Hati-hati tuan-tuan. Jangan duk main hakikat makrifat. Baiklah. Tamatlah untuk perbincangan hawa nafsu. InsyaAllah kita sambung syarah kepada hadis ini, siri yang kedua, iaitu perkara yang ketujuh, maratibul iman. Kita tengok darjah iman tu duduk di mana. Sampai ke akhir. InsyaAllah hadis 41 ni ada dua siri kuliah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.